Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Memasuki tahun 2022, pastinya kita berdepan dengan pelbagai lagi cabaran. Jadi, bagi mengetahui bagaimana aspirasi untuk tahun ini, bersama-sama saya ketika ini ialah Profesor Dr. Kartini Abu Talib. Baik, apa khabar Prof? Kabar baik, sihat Alhamdulillah. Terima kasih. Baik, Prof. Bagaimana Prof melihat pembangunan negara pada tahun ini? Okey, dalam keadaan kita masih berdepan dengan penularan pandemik, walaupun kita mengharapkan pandemik akan berubah menjadi endemik, saya kira cabaran besar kepada pembangunan negara ialah berkenaan bagaimana mengurus keadaan kesihatan dan bagaimana melestarikan maksud kepada pelan pemulihan negara. Ini penting kerana kita bukan saja berdepan dengan isu kesihatan, bukan saja masuk kesihatan diri, termasuklah kesihatan mental dengan adanya varian baru selain daripada yang asal COVID-19, beta, lambda, dan sekarang kita mendengar tentang Omicron. Jadi saya merasakan cabaran besar ialah cabaran kesihatan dan cabaran bagaimana mahu menzahirkan pelan pemulihan negara yang saya kira sangat terangkum melibatkan kesemua lapisan masyarakat dan bagaimana ia boleh menjana kembali industri pengeluaran, terutama sekali sektor pelancongan yang terkesan besar daripada pandemik COVID-19. Oleh kerana kita menuju ke arah endemik, kita harus juga bersikap optimis dan positif bahawa pembangunan negara akan memacu keadaan yang lebih baik. Kalau kita pergi ke mana-mana, baru-baru ni pun saya baru pulang daripada Pulau Pinang, melihatkan bagaimana sektor perhotelan kembali rancak dengan keadaan ramai yang telah pun lengkap vaksin, ramai yang juga mengambil inisiatif, mengambil booster yang ketiga. Dan saya yakin ekonomi negara akan memacu dalam keadaan lebih baik. Indikator yang seterusnya kalau kita perhatikan dalam ASEAN, persidangan negara-negara ASEAN baru-baru ini, Presiden Amerika Syarikat Joe Biden juga telah bersedia memberi dana sebanyak lebih daripada 100 juta, 162 juta kepada negara-negara di Asia Tenggara, kerana dia melihat 30% penjanaan ekonomi, aktiviti ekonomi sangat terkumpul di Asia Pasifik, terutama sekali di Asia Tenggara. Jadi oleh kerana kalau kita perhatikan dunia juga melihat rantau Asia Tenggara ini adalah satu rantau yang aktif dalam pelaburan, transaksi ekonominya, maka kita juga harus optimis untuk melihat negara akan memacu kepada keadaan yang lebih baik dari segi pembangunan. Baik Prof, mesej perpaduan sememangnya telah diperkenal sejak negara merdeka pada 1957. Jadi apa signifikan mesej keluarga Malaysia yang dibawa oleh Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob pada kali ini? Okey, di tahun 1957 kita lihat maksud kepada perpaduan itu lebih kepada mengisi kemerdekaan. Namun kalau kita perhatikan istilah perpaduan yang pertama sekali diperkenalkan dalam rancangan Malaysia Kedua selepas daripada 13 Mei 1969, iaitu tahun 1970 adanya perkataan perpaduan pertama kali digunakan. Berbeza dengan yang dulu dan masa kini ialah kalau dulu perpaduan itu sifatnya lebih literal, segera untuk meredakan ketegangan konflik kaum ketika itu. Namun aspirasi keluarga Malaysia dalam maksud perpaduan masa kini melatarkan naratif yang lebih terperinci dan menjelaskan bahawa keadaan rakyat Malaysia yang mereka alami dan nikmati ialah kesepaduan kerana masih terdapat lagi defisit sosial yang perlu diurus dan ditangani dengan baik menerusi tapak integrasi. Dan aspirasi keluarga Malaysia ini dilihat sebagai satu tapak integrasi yang bersifat penyatu paduan kepada mengukuhkan perpaduan dalam kepelbagaian masyarakat Malaysia dan di samping menyatakan kebersamaan untuk berganding bahu menggalas amanah memastikan negara dan rakyat sejahtera. Baik, terima kasih Prof di atas perkongsian tersebut. Baik, sekian dahulu perkongsian cerita pagi dari Negeri Sembilan, kembali ke Angkasa Puri.